Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dalam rancangan TV Al-Muttaqin. Dan sekarang kita masih lagi membahaskan berkenaan tajuk kita, iaitu What Yasin is, yang akan kita bahaskan mengenai surah Yasin. Yang berbahagia Profesor, setelah kita berbahas dan bincang mengenai surah Yasin sebentar tadi, apakah contoh-contoh lain ataupun i'jaz ilmi, i'jaz Quran dalam surah-surah yang lain yang terdapat dalam Quran? Silakan yang berbahagia. Kalau kita tinjau dari perspektif sains, sejarah memang banyak dari perspektif sains. Terdapat banyak ayat yang misalnya saya sebutkan di sini, selain pada surah Yasin, tentang konsep fotosintesis dalam Al-Quran disebut wafil ardi qita'un mutajawir. Di dalam bumi itu terdapat bahan-bahan sebatian yang berbeda. Jadi oleh karena wujudnya bahan-bahan sebatian ini di dalam tanah, maka kalau sekiranya kita tanam apa juga tanaman, yusqa bima'in wahid, kita siram dengan satu jenis air ataupun baja dengan satu jenis baja, yusqa bima'in wahidin, dia akan melahirkan buah yang berbeda rasa dan bukanya. Misalnya satu ladang pokoknya, mula kita tanam cabai, dia akan melahirkan, fotosintesisnya sama, tapi pokok cabai ini akan melahirkan buah yang mengandung isi yang rasanya benar. Tapi yusqa bima'in wahid nufaddilu ba'daha 'ala ba'dhin fil ukul, dia akan melahirkan buah yang rasanya berlainan. Kalau kita tanam periak tempat yang sama, rasanya pahit. Kalau kita tanam tebu, tepung buah memplang, rasanya masam ataupun manis. Kalau tanam limau, masam. Kalau tanam pinang, umpamanya rasanya kelas. Gimana? Why? Kenapa terjadi demikian? Kerana di dalamnya adalah qita'un mutajawir. Qita'un mutajawir istilah sains. Qita'un mutajawir. Wujudnya qita'un mutajawir ini yusqa bima'in wahid, dia akan melahirkan buah yang berbeda rasanya. Ini salah satu daripada ini. Kemudian dalam surah Yasin ini berkait dengan sains hayat dari kejadian manusia. Umumnya apabila Rasulullah menetapkan bahawa manusia ini apabila dia mati akan dihidupkan semula dan hisab semua amalnya. Ada pihak yang tidak percaya dengan itu, dia pergi korek kubur lama, bawa tulang-tulang yang rapuh, ditanya Rasulullah, bagaimana tulang yang rapuh ini boleh hidup semula? Rasulullah tidak mampu nak beri jawapan. Jadi Allah turun dekat surah Al-Qiyamah, bala qadirina al-musawwiyan banana. Kami bukan hanya mampu menghidupkan orang ini semula, tapi hidupkan balik dan samakan pusat-pusat jari dia. Jadi pusat jari manusia tidak ada yang sama, walaupun dia dalam lingkungan yang kecil, tapi tidak ada yang sama. Kalau dibangkitkan besok, kelak ini semua manusia, kalau sekarang bentuknya pusat jari begini, kelak pun akan dibangkit pusat jari yang sama, sampai macam itu, tidak ada perubahan. Dan dalam sebut banan ini, ialah istilah banan, istilah tantri dalam bahasa Inggeris, tidak pernah disebut, tidak pernah diketahui fungsinya sebelum daripada Quran itu diturunkan. Walaupun ada saintis pada masa itu umpamanya, tapi mereka tidak menyangka bahawa ini berlaku. Dan kalau kita tengok dalam tapak kanan, kita ada sebelah kanan nombor 18, sebelah kiri 81. Cuba kita ambil makanan. Yang pertama kita lamak dengan tangan kanan, yang kedua dengan tangan kiri, yang ketiga dengan cancang. Mana yang cepat basi? Setelah tentu yang sebelah kiri itu cepat basi. Sebab apa? Tengok ini 18 yang selain daripada Asma'ul Husna, tapi dia enzim yang keluar daripada tangan kanan ini berkepekatan 18, tapi yang dikeluarkan pada tangan kiri ini 81. Dan sebab itulah Islam tinggalkan makanan yang kanan. Sebab enzim itu boleh membantukan melancarkan penghamparan dan ada sunnah itu kita berjilat. Ada signifikannya. Cuma orang tidak mudah. Sebagai kesimpulan,
surah Yasin ini dia mengandungi 8 pasal. Pasal pertama ayat 1 sampai 12 ini menerangkan tentang regulasi perjuangan Nabi Muhammad, dan ayat yang kedua 32 ayat 13 sampai 32 Allah menjelaskan kaedah berdialog yang terbaik kepada Nabi Muhammad SAW. Pasal yang ketiga terdiri dari ayat 33-40 dan pasal konsep sains hayat dan sains kosmos diterangkan dengan jelas. Tujuannya supaya manusia sedar bahawa itu adalah bukti yang menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala ialah pencipta yang maha bijaksana. Kemudian pasal yang 41, pasal yang ketiga ayat keempat, ayat 41 hingga 44. Ini menerangkan kisah regulasi perjuangan Nabi Nuh untuk dibanding oleh Rasulullah SAW. Mana ada kita tahu Nabi Nuh mengambil masa 1000 tahun, 950 tahun, mengikutnya 80 orang. Bandingkan. Jadi perjuangan Rasulullah kata, kamu bandingkan wahai Muhammad perjuangan kau yang begitu tragik dengan perjuangan Nabi Nuh. Jadi untuk menaikkan semangat Rasulullah. Kemudian fasa seterusnya iaitulah fasa yang kelima, fasa ayat yang ke 45 hingga 68. Dalam fasa ini Allah menceritakan kisah hari kiamat. Kemudian fasa yang ke-6 iaitulah daripada ayat 68 dan 70. Fasa ini Allah menafikan dakwaan para sastra Quraisy yang mengatakan Muhammad itu sebagai penyair. Dan fasa yang ke-7 ialah fasa hingga ayat 71 hingga 81. Dalam fasa ini Allah memerintahkan manusia supaya sentiasa menggunakan kemahiran berfikir. Dan seterusnya konklusinya fasa yang 8 terdiri daripada ayat yang 82 sampai 83. Itu ayat yang terakhir bagi surah ini. Dalam fasa ini Allah membuat kesimpulan terhadap seluruh persoalan yang dibangkitkan dalam surah ini. Seperti apa? Begitu luas ilmu yang terkandung dalam surah ini. Kalau di kajian-kajian itu dibuat, sudah selain kita mengambil pahala membaca, masyarakat kita sudah tibalah masanya dengan pelayanan sarjana-sarjana dengan alat-alat modern yang ada ini. Kita perlu dedahkan isi Al-Quran itu dalam perspektif yang berbagai. Kita kena keluar daripada kekumpul yang kalau kita nak translate ayat Al-Quran, terjemah ayat Al-Quran ini secara literal. Kadang-kadang kalau secara literal itu kita tak faham. Umpamanya wafil ardi qita'un mutajawirat. Kalau secara literal kita mengatakan bahagian-bahagian yang berhampiran dalam tanah apa dia. Sedangkan ia itu adalah istilah sains. Istilah sains. Jadi kita mutajawirat bahan sebatian. Terjemah yang hampir bukan walaupun wanita kata itulah yang betul. Tapi maksudnya demikian. Itu juga yang lain. Yang lain juga. Memang luaskan, betulkan kemainan berfikir. Bila kita baca Al-Quran itu kita nak tahu, timbulkan soalan nak tahu, kemudian kita sedih. Itulah peranan yang harus dilakukan oleh graduan Islam ini, ya. Para tokoh, para ilmuwan Islam dalam abad yang ke-21 ini. Al-Ful Jadid. Itulah saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil yang bahagia Profesor Madya Haji Zawi Haji Ahmad dengan perbahasan yang begitu mendalam berkenaan surah Yasin dan dari perspektif sejarah dan sains. Dan kita dapati bahawasanya itulah keindahan Islam, itulah keindahan Al-Quran yang mana tidak dapat dikaji oleh manusia secara tuntasnya, dan dari masa ke semasa akan timbul berbagai lagi mukjizat yang terkumpul di dalam Quran. Maka dengan berakhirnya kesimpulan yang diberikan oleh yang bahagia Profesor Madya sebentar tadi, maka berakhirlah perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan tajuk What Yasin is. Baiklah. Jadi maka dengan berakhir itu pihak Tiga Al-Muttaqin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang bahagia Profesor Madya kerana memberi sedikit masa kepada kami, sanggup meluangkan masa kepada kami untuk sama-sama kita bincang dan mencari kelebihan-kelebihan yang dalam Al-Quran. InsyaAllah
Semoga kita bertemu lagi di lain waktu dengan perbincangan berkenaan tajuk-tajuk yang lebih menarik, insya-Allah pada masa akan datang. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.